Apabila kerajaan Prancis dan para elit media di Paris sedang sibuk membahaskan keunggulan ekonomi Eropah, seorang wartawan ternama dari sebuah saluran berita ekonomi terkemuka di Prancis telah mencetuskan kekecohan besar semasa siaran. Langsung. Puncanya, semasa tugasan di Malaysia, dia telah mendedahkan realiti sebenar perbandingan antara kemajuan Malaysia dan kelesuan yang sedang melanda Eropah, suatu fakta yang selama ini disembunyikan. Sebaik sahaja program itu disiarkan, media sosial di Perancis meledak dengan kemarahan dan perdebatan. Klip video pengakuannya tular di Twitter dan YouTube, malah pihak atasan stesen TV panik dan cuba mengawal keadaan. Apa sebenarnya yang dilihat oleh wartawan ini di Malaysia? Apa yang dikatakannya sehingga membuatkan warga Perancis yang bangga dengan status dunia pertama? Mereka begitu terkejut. Nama saya Pierre Dubois. Saya adalah wartawan kanan untuk sebuah saluran ekonomi global yang berpangkalan di Paris. Saya lahir dan membesar di pinggir Sungai Seine dan telah membuat liputan berita ekonomi selama 12 tahun. Ramai yang mempercayai analisis saya, terutamanya kritikan tajam saya terhadap ekonomi negara-negara membangun di Asia Tenggara yang sering saya labelkan sebagai masih merangkak berbanding Eropah. Berbanding dengan Perancis, ekonomi Malaysia hanyalah sekadar pembekal bahan mentah dan buruh murah. Mereka masih jauh ketinggalan, itulah kata-kata yang sering saya lemparkan. Minggu lalu ulasan saya itu disambut dengan sorakan bangga oleh penonton Perancis. Media sosial kami dipenuhi dengan komen yang mengatakan bahwa orang Asia Tenggara, khususnya Malaysia, masih hidup di atas pokok dan membenci orang Barat. Rakan sekerja saya di Paris juga beranggapan Malaysia adalah sebuah negara hutan yang mundur. Pierre, apa topik seterusnya yang bagus, tanya penerbit saya Jean. Tiba-tiba satu pikiran melintas di benak saya. Saya telah bercakap tentang Malaysia begitu banyak, mengkritik dasarnya, tetapi saya tidak pernah menjejakkan kaki ke sana. Semua maklumat saya datang dari laporan agensi berita lain atau kabar angin. Saya mahu buat liputan khas tentang Malaysia. Saya mahu pergi sendiri ke sana, jawab saya. Jean membesarkan matanya terkejut. Sekarang, adakah berbaloi membuang masa di negara tropika itu? Kita tahu mereka jauh di belakang kita. Saya mahu membuktikan dengan mata kepala sendiri betapa mundurnya ekonomi Malaysia berbanding Perancis, kata saya dengan yakin. Namun jauh di sudut hati timbul satu perasaan lain, rasa ingin tahu. Seperti apa sebenarnya rupa Malaysia yang sebenar? Keesokan harinya di pantry, pejabat pembantu saya Sophie datang menghampiri dengan wajah risau. Pierre, adakah selamat ke Malaysia? Saya dengar di sana ada sentimen anti-Barat dan mungkin tidak selamat untuk orang Eropah seperti kita berjalan sendirian. Jangan risau Sophie, saya wartawan. Melihat sendiri dan menilai, itulah kerja saya, jawab saya menenangkan. Maka perjalanan 10 hari ke Malaysia telah ditetapkan. Destinasinya adalah Kuala Lumpur, ibu negara yang sering disebut-sebut sebagai nadi Asia Tenggara. Sehari sebelum berlepas, saya memuat naik status di media sosial. Saya akan ke Malaysia untuk mendedahkan wajah sebenar ekonomi Asia. Nantikan laporannya. Ramai pengikut memberi kata semangat, malah ada yang menyindir. Tunjukkan kepada mereka betapa bertuahnya kita hidup di Eropah. Semasa mengemas beg dan menempah tiket penerbangan, satu soalan kecil bermain di minda. Adakah apa yang saya percaya selama ini benar? Tetapi saya cepat-cepat menggelengkan kepala membuang keraguan itu. Perancis adalah pusat tamadun moden. Itu fakta yang tidak boleh disangkal. Saya bersiap sedia untuk ke lapangan terbang Charles de Gaulle, tidak menyadari bahwa perjalanan ini bakal meruntuhkan ego saya dan mengubah hidup saya selamanya. Dari saat roda pesawat menyentuh landasan di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA, segala jangkaan saya mula meleset. Sebaik melangkah keluar dari pesawat dan memasuki terminal, saya terpempan dengan kebersihan dan kecekapan sistem di situ. Seni bina KLIA yang luas dengan elemen hutan hujan di dalam lapangan terbang sangat memukau. Sistem imigresen automatik berfungsi dengan pantas, malah lebih lancar daripada pengalaman saya di lapangan terbang Eropah yang sering mogok. Inikah negara dunia ketiga, bisik hati saya. Ia kelihatan lebih moden dan terurus. Saya melangkah keluar dan menahan sebuah perkhidmatan e-hailing. Pemandunya seorang lelaki Melayu pertengahan umur menyapa saya dengan bahasa Inggris yang sangat fasih. "Hello, selamat datang. Tuan dari Perancis?" tanyanya ramah. Saya terkejut. "Ya, dari Paris. Bagaimana awak tahu lohat tuan? Kami menerima ramai pelancong Eropah. Mahu ke pusat bandar Kuala Lumpur." Kereta meluncur laju di lebuh raya yang bertingkat-tingkat dan lebar. Saya memerhati pemandangan di luar tingkap. Jalan raya yang bersih, kehijauan pokok yang terancang di sepanjang jalan, dan yang paling penting, langit biru yang cerah.
Cuaca lebih baik dari yang saya sangka. Saya memulakan bicara. Pemandu itu ketawa kecil. Ya, hari ini cerah. Bagaimana keadaan di Paris? Saya dengar sana sedang musim sejuk dan banyak demonstrasi jalanan. Saya terdiam. Malu untuk mengakui bahwa kota Paris kini sering kotor dan huru-hara. Memasuki pusat bandar Kuala Lumpur, deretan pencakar langit mula memenuhi pandangan. Menara Merdeka 118 menjulang tinggi membelah awan, menara berkembar Petronas yang ikonik bersinar megah, dan bangunan TRX yang futuristik. Jenama-jenama mewah dunia terpampang di papan iklan gergasi LED. Gambaran media Perancis tentang Malaysia sebagai negara pertanian yang lesu langsung tidak kelihatan. Ini kawasan segitiga emas, kata pemandu itu. Sungguh, sebuah metropolis yang makmur, puji saya tanpa sadar. Pemandu itu hanya tersenyum bangga. Selepas mendaftar masuk hotel dan berehat sebentar, saya memutuskan untuk berjalan-jalan di sekitar Bukit Bintang. Jalanan bersih, orang ramai berpakaian bergaya persis seperti di Champs-Élysées, malah lebih berwarna-warni dengan kepelbagaian budaya. Saya masuk ke sebuah kafe hipster. Apabila saya memesan, pelayan itu menyapa, "Can I help you, sir?" "Saya dari Perancis," kata saya. Dia tersenyum manis. "Bienvenue. Kami juga ada menu dalam bahasa Inggris jika tuan perlukan." Saya terkejut dengan keramahan dan kemampuan bahasa mereka. Di negara saya, kami sering dianggap sombong jika pelancong tidak berbahasa Perancis, tetapi di sini mereka meraihkan tetamu. Sambil menghirup kopi artisan tempatan, saya membuka komputer riba untuk menyemak jadwal. Esok saya akan ke Cyberjaya dan Pulau Pinang untuk melihat sektor teknologi kononnya untuk membandingkannya dengan industri Eropa. Mata saya melirik ke meja sebelah. Sekumpulan anak muda pelbagai bangsa Melayu, Cina, India sedang berbincang dengan rancak menggunakan tablet dan komputer riba terkini. Kecekapan mereka menakjubkan. Malaysia jauh lebih maju daripada yang saya bayangkan, bisik saya. Dalam perjalanan pulang ke hotel, saya menghantar mesej kepada Jean, penerbit saya. "Jean, baru hari pertama, tapi saya sudah keliru. Malaysia tidak seperti yang kita sangka." Jean membalas pantas, "Pierre, jangan terpedaya dengan luaran. Itu mungkin hanya di kawasan pelancong. Cari sisi gelapnya." Saya ketawa sinis. Masuk ke bilik hotel, saya merenung pemandangan malam KLCC yang bergemerlapan. Hati saya mula goyah. Prasangka saya sedang dicabar. Keesokan paginya saya bangun awal untuk bersiap ke lawatan industri. Saya singgah di sebuah kopitiam modern untuk sarapan. Suasananya sibuk tetapi harmoni. Saya memesan roti bakar dan kopi. Pelayan menghantar pesanan dengan senyuman dan berkata, "Jemput makan tuan," dalam nada yang sangat sopan. Semasa sedang leka menaip nota di komputer riba tentang industri semikonduktor Malaysia, seorang lelaki tempatan di meja sebelah menegur saya. "Maaf mengganggu tuan dari Eropah. Saya terdengar tuan bercakap di telepon tadi." "Ya, Perancis," jawab saya. Saya pernah bekerja di Toulouse untuk proyek aero angkasa selama 3 tahun," katanya dalam bahasa Inggris yang sempurna. Perbualan kami membuka mata saya. Dia tidak memandang rendah Perancis, malah memuji keindahan seni bina negara saya, tetapi dia juga menceritakan betapa pesatnya Malaysia membangun dalam teknologi digital. Ini bertentangan dengan dakwaan bahwa orang Malaysia membenci orang Barat. Setelah berbual, saya bangun untuk membayar. Tiba-tiba darah saya berderau. Dompet saya tiada. Saya meraba setiap poket seluar dan beg galas. Tiada. Peluh sejuk mula mengalir. Semua kad kredit, wang tunai dan ID ada di dalamnya. Saya panik dan terus menelepon Jean di Paris. "Jean, dompet saya hilang. Habislah, mesti dicuri. Saya dengar jenayah jalanan tinggi di sini." Jean di hujung talian kedengaran kecewa. "Tengok Pierre, saya dah kata, negara dunia ketiga memang begitu. Pencopet di mana-mana. Kau takkan jumpa dompet itu lagi." Saya hampir putus asa dan bersedia untuk ke balai polis apabila seorang pelayan lelaki berlari keluar dari kedai memanggil saya. "Tuan-tuan, tertinggal ini." Saya menoleh. Di tangannya adalah dompet kulit saya. Saya terkedu. Saya membuka dompet itu, semua wang tunai dan kad tersusun rapi. "Tidak disentuh." "Terima kasih." "Terima kasih." "Banyak." "Di mana awak jumpa?" tanya saya dengan suara bergetar. "Tuan tertinggal di atas meja semasa berbual tadi. Saya simpan di kaunter kerana takut hilang." "Nasib baik tuan belum jauh," jawabnya dengan senyuman ikhlas. Saya cuba menghulurkan wang sebagai ganjaran, tetapi dia menolak lembut. "Tak perlu tuan. Ini tanggung jawab saya. Kejujuran amalan kami." Detik itu saya terfikir, jika ini berlaku di stesen metro Paris, adakah saya akan dapat semula dompet ini? Jujurnya kemungkinannya hampir sifar. Dalam perjalanan ke Cyberjaya, menaiki Grab, saya menelepon Jean semula. "Jean, dompet saya sudah jumpa."
Pelayan itu memulangkannya. Betul ke kau bernasib baik saja tu Pierre, balas Jean enggan percaya. Bukan nasib Jean. Ini soal integriti rakyat di sini. Pandangan saya tentang Malaysia mula berubah sepenuhnya. Jean terdiam. Pierre, ingat, kita perlukan berita sensasi. Jangan jadi sentimental. Tiba di Cyberjaya, hub teknologi negara itu, saya sekali lagi terpegun. Bangunan pintar, pusat data gergasi, dan fasiliti penyelidikan bertaraf dunia. Saya melawat sebuah syarikat multinasional yang beroperasi di sana. Teknologi otomasi dan AI yang mereka gunakan jauh lebih canggih daripada kilang-kilang lama di pinggir bandar Paris. Saya terpaksa mengakui dalam beberapa aspek Eropah sedang tidur sementara Asia sedang berlari. Selesai lawatan saya, singgah di Putrajaya untuk menikmati pemandangan Tasik dan seni bina kerajaan yang megah. Saya duduk di tepi Tasik, menyusun draft laporan. Pemandangan matahari terbenam di balik Masjid Besi sangat indah. Saya mahu mengambil gambar lalu menyeluk beg untuk mengambil kamera DSLR mahal saya. Kosong. Kamera saya tiada. Oh, Tuhan, tidak lagi. Saya menepuk dahi. Saya pasti saya tertinggal kamera itu di dalam kereta Grab tadi. Kamera itu mengandungi semua rakaman temu ramah penting. Jika di Perancis barang berharga yang tertinggal dalam teksi, biasanya akan hilang selamanya dijual di pasaran gelap. Walaupun tiada harapan, saya pergi ke balai polis berhampiran. Seorang pegawai polis wanita menyapa saya dengan bahasa Inggris yang baik. Boleh saya bantu encik, saya tertinggal kamera dalam kereta Grab. Saya tak ingat nombor platnya. Pegawai itu tersenyum tenang. Jangan risau, mari kita cuba hubungi syarikat e-hailing tersebut. Encik ada butiran tempahan di aplikasi. Dengan bantuan polis mereka menghubungi pemandu tersebut. Tidak sampai 5 menit pegawai itu meletakkan gagang telefon dan tersenyum. Berita baik. Pemandu itu, Encik Ahmad, sudah sedar ada kamera di tempat duduk belakang. Dia sedang dalam perjalanan patah balik ke sini untuk memulangkannya. Saya terduduk tidak percaya. Dia akan datang ke sini semata-mata untuk pulangkan kamera, ya Encik. Dia kata, dia tak mau Encik fikir orang Malaysia tidak jujur. Setengah jam kemudian, Encik Ahmad tiba. Dia menyerahkan kamera itu kepada saya. Saya sekali lagi cuba memberinya wang sagu hati, tetapi dia menolak dengan sopan sambil berkata, selamat datang ke Malaysia. Hanya itu yang saya mahukan supaya Tuan gembira di sini. Mata saya berkaca. 2 kali saya cuai, 2 kali rakyat negara ini menyelamatkan saya dengan kejujuran yang luar biasa. Malam itu saya menghantar mesej kepada jin-jin sistem dan rakyat di sini luar biasa. Saya mendapat kamera saya kembali. Ini bukan kebetulan, ini budaya mereka. Jin hanya membalas balik, nanti kita bincang. Laporan mesti objektif. Objektif, pikir saya. Objektif bermaksud melaporkan kebenaran, bukan hari-hari seterusnya saya habiskan dengan melawat syarikat pemula startups di Bangsar South. Saya bertemu anak-anak muda yang membangunkan aplikasi untuk pasaran global, bukan sekadar tempatan. Kami tidak takut gagal. Kami belajar dan bangkit, kata seorang pengasas muda berusia 20-an. Semangat mereka mengingatkan saya pada era kegemilangan industri Eropah dahulu yang kini kian pudar. Saya juga melawat sebuah stesen berita tempatan di Kuala Lumpur. Saya disambut oleh Cik Suraya, seorang penerbit kanan. Kami berbincang tentang kebebasan media dan ekonomi. Pierre, kami tahu kami ada masalah kos sara hidup, isu politik. Tapi kami tidak menyembunyikannya. Kami membahaskannya secara terbuka di media sosial dan kedai kopi. Ketelusan adalah langkah pertama pemulihan, kata Suraya. Saya kagum dengan keterbukaan mereka. Di Perancis media sering berat sebelah mengikut ideologi politik. Suraya bertanya, Pierre, jujur apa persepsi awak sebelum datang ke sini? Saya fikir Malaysia adalah negara yang sedang merudum bergantung pada masa lalu. Tapi saya silap. Saya melihat sebuah negara yang sedang berevolusi dengan pantas didorong oleh rakyat yang harmoni walaupun berbilang bangsa. Malam terakhir saya memutuskan untuk menjadi pelancong biasa. Saya menaiki LRT ke KLCC. Di dalam tren seorang wanita tua memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu mengandung. Suasana saling menghormati itu sangat jelas. Di jambatan udara Skybridge menara berkembar Petronas saya melihat hamparan Kuala Lumpur yang bercahaya. Seorang pakcik tua menegur saya. Cantikan bandar kami. Sangat cantik, Pakcik, jawab saya menggunakan panggilan hormat yang baru saya pelajari. Pakcik pernah ke Paris tahun lepas. Menara Eiffel sangat indah. Orang sana pun baik-baik, katanya. Tiada sekelumit pun rasa benci atau dendam sejarah penjajahan dalam nada suaranya. Hanya kekaguman dan persahabatan. Saya turun dari menara dan berjalan ke Kampung Baru untuk makan malam. Saya memesan nasi lemak dan satai. Rasanya luar biasa, rempah ratus yang kompleks, secawan teh tarik yang memikat.
Pemilik gerai itu seorang makcik yang ramah memberi saya sebungkus kuih dodol percuma. Oleh-oleh untuk orang jauh, katanya. Sambil mengunyah sate, saya merenung. Saya datang mencari kelemahan Malaysia, tetapi saya menemui kekuatannya. Kekuatannya bukan hanya pada bangunan tinggi atau kilang chip, tetapi pada hati budi rakyatnya, kejujuran pelayan kafe, integriti pemandu, Grab dan kemesraan makcik penjual nasi lemak. Inilah modal insan yang sebenar. Dalam penerbangan pulang ke Paris, saya menyusun ayat untuk siaran langsung nanti. Saya tahu apa yang saya bakal katakan akan mengejutkan ramai orang. Sebaik tiba di studio di Paris, Jean terus menerpa. Pierre, cepat, kita akan ke udara 5 menit lagi. Penonton dah tak sabar nak dengar betapa teruknya ekonomi di sana. Mana skrip, tiada skrip, Jean. Saya akan bercakap dari hati. Cerita tentang pengalaman sebenar. Jean kelihatan curiga, tetapi lampu merah kamera sudah menyala. Siaran bermula. Selamat petang. Bersama kita wartawan kanan Pierre Dubois yang baru pulang dari misi penyiasatan di Malaysia. Pierre, ceritakan kepada kami sejauh mana krisis di sana, tanya pengacara dengan nada serius. Saya menarik nafas panjang memandang tepat ke lensa kamera. Apa yang saya lihat di Malaysia adalah bertentangan sepenuhnya dengan apa yang kita di Eropah sering momokkan. Saya memulakan bicara dengan tegas. Satu studio sunyi, sepi. Kita sangka mereka mundur, tetapi saya melawat kilang teknologi di Pulau Pinang yang lebih canggih dari apa yang kita ada di sesetengah tempat di Eropah. Sektor digital mereka berkembang pesat. Rakyat mereka mengadaptasi teknologi dengan pantas. Pengacara itu terpinga-pinga. Tetapi, data menunjukkan pertumbuhan ekonomi global perlahan. Setiap negara ada cabaran, tetapi kekuatan Malaysia ialah ketahanan dan perpaduan rakyatnya. Mereka tidak menyalahkan orang luar atas masalah mereka, mereka berusaha menyelesaikannya. Dan satu lagi, saya menyambung mengabaikan isyarat tangan Jean yang menyuruh saya berhenti. Kita sering diberitahu bahwa mereka anti barat. Itu tidak benar. Saya kehilangan dompet dan kamera saya di sana. Kedua-duanya dipulangkan oleh rakyat biasa tanpa mengharapkan balasan. Di Paris, jika itu berlaku, adakah saya akan sebernasib baik itu? Saya meragukuinya. Komen di media sosial saluran kami mula membanjir masuk. Ada yang marah Pierre sudah dibeli oleh kerajaan Malaysia, pengkhianat Eropah. Tetapi saya meneruskan, kita di Perancis sering ego menganggap kita pusat dunia. Tetapi kebenarannya Malaysia adalah pesaing yang hebat dan pada masa sama sebuah negara yang boleh kita pelajari erti kemanusiaan dan adab. Mereka maju bukan sahaja pada infrastruktur tetapi pada jiwa. Siaran tamat. Jean meluru ke arah saya dengan muka merah padam. Pierre, apa yang kau buat ini bukan naratif yang kita mahukan. Saya menjawab tenang. Saya melaporkan kebenaran, Jean. Itu tugas wartawan. Penonton berhak tahu bahwa dunia di luar sana sedang berlari, sementara kita masih berjalan sambil mendabik dada. Saya mengemas barang dan keluar dari studio. Di dalam poket kot saya menyentuh bekas kuih dodol pemberian makcik di Kampung Baru tadi. Saya membuka bungkusan itu dan memakannya sedikit. Rasa manis dan kenyal itu mengingatkan saya pada kehangatan Kuala Lumpur. Malaysia bukan negara yang sedang gagal. Ia adalah negara yang penuh harapan dan kehangatan. Pengalaman ini menjadikan saya wartawan yang lebih baik, yang tidak lagi menilai dunia melalui kacamata bias, tetapi melalui mata hati dan pengalaman sebenar. Mulai hari itu, walaupun dikritik oleh sesetengah pihak konservatif, siri laporan saya tentang wajah sebenar Asia mendapat tontonan tertinggi. Semakin ramai orang Eropah mula sedar bahwa kebenaran tidak selalunya seperti apa yang mereka sangka. Dan bagi saya, cenderamata kecil dari Malaysia itu menjadi peringatan abadi. Jangan sesekali menghukum sebelum mengenal.